Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih rakan panel yang dikasihi, Ustazah Zila yang sentiasa ceria dan bersemangat. Kalau dengar suara Ustazah Zila, lepas tu dengar suara Ustazah Hafizah, nampak siapa yang lebih bertenaga. Betul tak? Mungkin mic kena kuatkan sikit ya. Ni suara orang cekik tulang. Tak keluar lagi sampai sekarang. Yang dihormati, yang berbahagia, yang berhormat Ustaz Haji Maliaman Kasim, yang berhormat Don Ajil, yang dikasihi Ustazah Faizah, isteri kepada yang berhormat Ustaz Haji Maliaman Kasim, yang dihormati seluruh pengarah, seluruh jawatankuasa induk dan pelaksana untuk karnival Don Ajil yang diketuai oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Furqan bin Ismail dan semua ahli jawatankuasa, para ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan budu tambah kuah. Salah pula. Makan budu tambah kuah. I love you. Muah, muah, muah. Tak payah jawab. Ustazah Zila akan jawab. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, dengan pertemuan kita pada tengah hari ini. Ya, Ustazah lihat orang Terengganu ni memang luar biasa. Ceramah sokmo tengah panas. Kemarin dekat Kijal jam 3 petang. Ya, tengah panas, tajuk obor. Patut pun. Hari ni ceramah tengah panas lagi, sebelah tengah hari. Masya Allah, subhanallah. Boleh tak bagi tepukan pada seluruh muslimat, tuan-tuan dan puan-puan Don Ajil yang menggambarkan betapa bersemangatnya tuan-tuan dan puan-puan. Cuaca bukan halangan, masa bukan halangan, haba bukan halangan. Yang penting datang majlis ilmu. Lepas ceramah nak ambil apa lepas ceramah? Nak selfie. Itu yang wajib. Ya, sampaikan kita Ustaz Zila. Kalau lagi ceramah dengan muslimat ni, ceramah sejam. Ambil gambar sejam. Ya, selfie, welfie, tak ada masalah, insya-Allah. Ya, kita berukhuwah. Tajuk kita hari ini adalah Ibu, macam mana tadi Ustazah? Bimbingku ke syurga. Bimbingku ke syurga. Bila kita sebut tajuk Ibu, bimbingku ke syurga, tuan-puan ternampak-nampak wajah siapa? Wajah ibu atau wajah anak? Cuba angkat tangan ibu-ibu yang ada anak-anak kat sini, kat bawah kemah, angkat tangan tinggi-tinggi. Semangat ni sebab ada anak. InsyaAllah. Sik baik tanya. Kalau tak, saya ingat tadi ni semua anak dara tau. Ustazah dalam misi mencari menantu. Anak tak ramai, baru 7 orang. Menantu 2, 5 lagi masih available. InsyaAllah bakal menimang cucu tak lama lagi. Mohon didoakan. Lagi sekali ibu-ibu angkat tangan.
Ibu-ibu fikir wajah siapa? Tergambarkan wajah siapa bila dengar tajuk tadi? Ibu, bimbing aku ke syurga. Terbayang wajah siapa? Wajah suami, Ustazah. Sebab dia lah punya pasal. Saya ada anak ni. Mesti wajah anak. Ini Ustazah ni, terbayang ni wajah anak ni. Terbayang wajah anak, campur terbayang, siapalah masak makan tengah hari kat rumah Ustazah sekarang ni. Mak dia keluar ceramah. Anak kita, tuan-puan sekalian, anak ni tuan-puan, 3 benda kena ingat dalam kepala. Ingat. Walaupun kita kadang-kadang menangis sebab anak, sakit hati sebab anak, geram ngetak-ngetak bibir ni sebab anak, stres pun sebab anak, makan ubat darah tinggi pun ke anak lah. Yang kecil manis ni pun sebab besarkan anak lah. Tapi jangan lupa, anak ni 3 perkara. 3 A. A yang pertama apa dia? Anugerah. Anugerah. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, Ustazah pun tak tahulah kenapa mutaakhir ini selalu sangat dengar orang kahwin bertemu dengan orang dah kahwin dan kita dapat lihat macam satu fenomena susah dapat anak. Betul tak Zazila? Tak tahulah. Tapi Kak Cik selalu jumpa. Waxing ke? Kak Cik tak kata. Dah tak cakap tu Zazila cakap. Tapi selalu payah dapat anak. Tuan-puan, jangan kata boleh buat IVF. Kalau buat IVF dapat anak. Kawan Ustazah buat IVF sampai tak lagi dah. Berapa kali ajaran ni? Entah, 5 kali, 6 kali sampai tak lagi dah buat IVF. Kenapa? Tidak berjaya. Maknanya apa? Urusan anak bukan urusan kamu, bukan urusan teknologi, bukan urusan doktor, bukan urusan mak bapak, bukan urusan suami isteri tu. Anak adalah anugerah dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku tak nak bagi, ibarat macam itulah. Kalau Allah tak nak bagi, buatlah, gunalah segala teknologi. Tak mampu untuk diadakan seorang anak itu. Tak mampu. Jangan pula kita bersyukur kepada teknologi lebih daripada bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Anak tu anugerah, tuan-tuan. Ustazila kahwin tahun berapa? Saja nak bagi Ustazila kerja sikit duduk di sebelah ni kan. Jadi tanya-tanya soalan. 2001 Ustaz. Masya Allah, 2001. Ustazah kahwin tahun 1998. Minta maaf cakap tuan-puan, ini bukan cakap untuk berbangga tapi nak menyebut nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran dan nikmat-nikmat Allah tu beritahulah, cakaplah. Supaya kita nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah kahwin 20 hari bulan 6 tahun 1998. Umur berapa ya Ustazah? 21 tahun masa kahwin. Subhanallah, Allah bagi anugerah anak, ibarat kata tak sempat doa lagi. Tak sempat doa Ustazila. Ibarat katalah, maknanya tak sempat doa, Allah bagi dah. Orang panggil bunting pelamin. Pandai orang Nogori Ya, tak sempat doa. Kahwin pula dengan jejaka dari Kota Baru, Kelantan. Orang Terengganu tak ada dalam senarai yang nak kat Ustazah. Orang Kelantan, orang kampung hari. Tak sempat doa. Ibarat katalah tuan-tuan, maknanya apa? Kahwin, Allah bagi terus anugerah anak. Anak sulung. Kita jangan lupa dengan anugerah ini sebab di sana ada kawan-kawan kita. Ada saudara-saudara kita
yang mereka terpaksa menanggung ujian. Dah 10 tahun kahwin ustazah. Tanda nak dapat anak pun tak ada. Tak ada. Ada alahan-alahan. Ya, bukan alahan mengandung kan. Ada muntah-muntah, gastrik. Ada sakit perut, sembelit. Bukan mengandung. 10 tahun, tuan-puan, ustazah tidak boleh bayangkan orang yang Allah uji, tidak ada zuriat dan cahaya mata, macam mana kuatnya jiwa mereka melihat kawan mereka, kakak mereka, adik mereka menimang-nimang anak-anak mereka depan mata dia. Kuat hati dia. Tengok pula sekarang zaman media sosial, semua nak tayang kat IG, kat Facebook. Anak menyusu lah, ya, anak nak tukar lampin lah, bila anak nak bagi makan lah. Orang tak ada anak, tak ada cerita semua tu. Maknanya apa dia tuan-puan sekalian? Sebut pasal anak, kok masalah pun, kok ujian pun, kok susah pun. Tapi jangan lupa, yang pertama, anak itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anak itu adalah amanah. Amanah. Bukan anugerah-anugerah je, amanah. Macam mana nak buat dengan anak ni? Nak besarkan macam mana anak ni? Nak bagi apa pada anak ni? Nak bawa ke mana anak ini? Seorang ayah tolong duduk depan anak-anak masing-masing. Ataupun bawa solat jemaah, lepas tu pusing belakang, pandang anak-anak kat belakang. Tanya diri kita, ke mana aku nak bawa anak-anak aku? Ke mana? Ya, sebab apa? Sebab ini adalah amanah. Seorang ibu dan ayah kalau menginsafi amanah anak-anak ini, ya Allah, memang boleh menangis. Bahkan untuk pengetahuan tuan-puan, ustazah ni bukan baik sangat pun. Ada waktunya kalau dah penat tu orang kata apa? Ceramah pasal qiyamul lail. Tapi kalau dah penat tu, hak ni terbungkang pun. Tak bangun. Nak suruh bangun bukan senang. Badan penat. Otak penat. Hari Rabu baru ni ustazah kat Kuantan. Lepas tu dekat Kijal. Balik terus ke Kuala Lumpur sebab ada 2 program di HUKM. Datang balik ke Kuala Terengganu. Sebab tu anak Ustaz kata, Umi cari besan orang Terengganu. Umi dah ulang alik Terengganu ni, cari besan senang. Nasi dagang settle dah. Datang sini. Penat tuan-puan. Tetapi ustazah cakap terus terang, kalau suami ustazah goncang kita suruh bangun tu, ya, kejutkan kita suruh bangun qiyam, dia cakap macam ni. Ini benda betul berlaku, dia cakap macam ni. Bangunlah, mak-mak anak-anak orang lain dah bangun. Doakan anak-anak mereka. Oh, yang itu terus bangun. Terus bangun. Mana boleh mak orang lain dah bangun doakan anak-anak mereka. Sian anak kita, mak dia masih tidur lena. Masya Allah. Tuan-puan, kakak ustazah dah arwah, kakak sulung ustazah. Almarhumah Nur Hayati Musa. Semoga Allah merahmati beliau dan mengangkat kedudukan beliau di sisinya. Ini depan mata ustazah tuan-puan sekalian. Rasa macam benda keajaiban yang Allah bagi. Tapi itulah realiti yang berlaku. Beliau meninggal dunia asbab kanser pankreas di Hospital Prince Court, Kuala Lumpur. Ustazah masa tu nak bersiaran mihrab coaching online. Dapat mesej daripada anak buah. Anak almarhumah ni bagi tahu Umi dah nazak. Doktor kata nak bawa balik ke Seremban pun daripada Kuala Lumpur kemungkinan tidak sempat. Ustazah batal terus program. Minta maaf kata dengan audien, minta maaf saya terpaksa batal, kakak saya dikhabarkan sedang nazak. Pergi. Betul-betul duduk di kaki kakak ustazah.
Seorang ibu kepada 6 orang cahaya mata. Tuan-puan, setara sakit nak mati ni. Depan mata. Dengan sedikit kudrat yang masih ada pada diri beliau, beliau mengajak anak, suami dan semua yang ada dalam bilik itu untuk berdoa. Dengan cara dan gaya orang sakit. Dah terkulai, tapi Rabbana, Allahumma, Rabbana. Kita ni mula-mula tak faham apa benda, tapi sebab boleh tangkap perkataan Rabbana, Allahumma. Ada seorang yang cakap, Umi ajak berdoa lah, Semua angkat tangan. Tuan-puan, depan mata ustazah, seorang ibu sampai habis hayat dia nak berdoa. Sampai saya pernah fikir, subhanallah, agaknya dalam hati kakak ustazah ni, masa dia sehat, masa dia hidup, memang sebati dalam hati dia. Seorang ibu yang hidup cakna, prihatin dan mendoakan anak-anak. Allah bagi rezeki kat dia. Akhir hayat, maknanya lepas setengah jam meninggal, tuan-puan, lebih kurang. Boleh lagi, Allahumma, Rabbana. Kita ni, amin. Sampai senyap, mata pandang ke atas. Masya Allah, subhanallah. Ustazah tanya kat dia, siapa dia? Kau nak tunggu sampai ke atas pelantar kematian ke baru nak berdoa? Tanya kat dia ustazah. Tengok kakak kamu macam mana. Masa dia sihat doakan anak. Masa dia sihat doakan keluarga. Masa dia sihat cakna kepada keluarga. Allah bagi rezeki. Hampir nak mati, kamu masih diberi peluang untuk menitipkan doa terbaik kepada anak-anak dan keluarga kamu. Itu almarhumah kakak ustazah tuan-puan, Nurhayati Musa. Tanyalah adik-beradik ustazah yang lain. Sebab apa? Subhanallah ya, masa hidup dia memang bagi perhatian penuh kat keluarga. Program, dia ni kerja masjid negeri. Katalah ada program kat mana-mana hotel ke apa, bilik kecil pun tetap panggil anak menantu, anak cucu datang ziarah kumpul. Suka sangat. Dengan keluarga ni memang keibuan dia memang dahsyat dan luar biasa lah. Kalau buat program ke apa dia, semua cucu ni keliling dia. Tak cari dah mak. Cari wan je. Semua duduk atas ni. Terlalu penyayang tuan-puan sekalian. Allah rezekikan. Masa dia sakratul maut, masa dia nazak, hampir tidak ada seorang pun daripada adik-beradik dia. Adik-beradik cuma kakak saya tak ada dengan abang. Yang lain semua ada. Tapi semua anak-anak, menantu, cucu keliling dia yang sedang melihat tajam ke atas. Sampailah mata tertutup. Bahkan Allah rezekikan mak, ayah, suami. Semua ada kat keliling dia masa dia sakit. Ustazah berfikir tuan-puan muhasabah kata apa? Allah bagi kakak aku rezeki macam ni sekali ya. Maknanya mengiringi kematian tu suami dia, mak dia, ibu ayah dia, anak cucu riuh bilik tu. Cucu yang kecil-kecil riuh. Tapi itulah suasana keriuhan yang kakak ustazah lalui dalam hidup. Masa membesarkan keluarga, itu kebahagiaan dia. Dia nak mati pun semua orang teman, semua orang ada keliling tu. Semua doa. Dan dia pergi tu terlalu lembut. Kita orang tak perasan. Abah je yang perasan. Abah je yang tutup mata. Masya Allah, subhanallah. Tak pernah sia-sia seorang ibu yang memberikan masa dia, doa dia, harapan dia, jiwa raga dia kepada anak-anak dan keluarga. Kenapa? Kerana kita tahu anak-anak ini amanah. Amanah. Itu A yang kedua. A yang ketiga tuan-puan, anak-anak ini adalah aset kita. Aset kita. Apa dia aset? Aset apa dia Zazila? Cakap Terengganu aset tu apa? Cagaran tak? Masya Allah. Hebat orang Terengganu. Cagaran. Aset kita.
Maknanya itu adalah manfaat besar kepada hidup kita, tuan-puan sekalian. Tak ada yang sia-sia apa yang kita buat pada anak-anak dan keluarga. Wahai ibu-ibu sekalian, segala pengorbanan kalian, susah payah kalian, air mata kalian, kepedihan, kesengsaraan yang kalian rasa, demi Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah sebut dalam Quran. Maksud dia jangan kata Allah nak sia-siakan. Bahkan Allah dah sebut dalam Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidaik. Allah sebut dalam Quran. Mak kamu mengandungkan kamu, wahnan ala wahnin, susah atas susah atas susah atas susah, berlapis-lapis susah dia. Tuan-puan ingat lagi tak lepas bersalin anak pertama cakap apa? Last dah lah ni, seorang je lah anak, tak nak lagi dah. Betul tak Mak Haji? Tambah pula, tanya berapa anak Mak Haji? 17. Padahal lepas beranak anak sulung tu lah, semua cakap macam tu. Dah lah, cukup lah. Boleh anak so pun tak apa dah. Ustazah dulu lepas bersalin anak sulung, orang kata jeran tau, jeran. Jeran orang Terengganu kata apa? Dok faham kok. Maknanya serit-serit. Tak nak dah, serit. 13 jam sakit. Dekat hospital HUSM Kubang Krian. Masa tu suami tak ada pun dekat Kelantan. Suami kat KL. 13 jam Zazila. Asal doktor datang je tarik baju dia. Tak lagi. Lepaslah, doktor kata. Lepaslah. Tak boleh. Saya sakit. Umur 21, umur 22. Ya. Masya Allah, sangat sakit tuan-puan masa bersalin anak sulung. Sampai rasa nak marah dengan orang lain. Kenapalah tak cakap sakit lagu ni? Kalau tanya sakit tak bersalin, sakit. Kita yang menanggung. Kalau orang tanya sakit tak? Bapak punya sakit. Apa tu cakap macam tu ni? Sakit tak? Sakit. Geram rasa orang. Sabar. Sangat sakit, Masya Allah. Sampai Kak Ustaz cakap dengan nurse, Kak, saya ni sakit nak mati Kak, bukan sakit nak bersalin. Ustazah nak dia faham, sekarang saya nak mati bukan nak bersalin. Nurse tu kata, lagu tu lah dek weh, salin tu Kak. Dia kata, saya tak percaya. Tak Kak, saya nak mati. Sakit ya Allah. Lepas keluar anak tu tuan-puan sekalian, subhanallah, sampai Ustaz fikir apa dia? Lepas ni aku nak tulis novel, tajuk dia 2 kelahiran. Terus nak tulis novel. Kenapa? Rasa macam kita pun dilahirkan juga. Ya Allah. Dan tak boleh terfikir macam mana mak boleh lahir sampai 10 orang anak, 15 orang anak. Kita baru lahir seorang pun rasa macam ya Allah seriknya. Tapi dalam pada serik tu, beranaklah tahun 99, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007. Berakhir dengan keguguran 2008, 2009. Itu dalam serik bersalin lah. Nampak tuan-puan? La haula wa la quwata illa billah. Allah yang maha penyayang memberikan kekuatan kepada seorang ibu. Untuk generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya kedudukan ibu, demikian juga ayah. Jangan pula ayah kan bangun, balik lu ustazah, cerita ibu je ni, dia katakan ya, balik ayah-ayah ni. Tak. Wahai para ayah, kalian pergi cari rezeki tu, bawa balik 50 sen, bawa balik RM1, bawa balik RM2 tu. Nabi sebut apa dalam hadis? Inna minadh-dhunubi la yukaffiruha as-salah
walal hajj walal sadaqah walakin yukaffiruha alhammu fi talabil ma'isyah. Ada dosa-dosa kalian takkan dapat diangkat dengan kalian semayang, kalian solat, kalian pergi haji, kalian sedekah, tak akan dapat terangkat dosa tu dengan amalan-amalan tadi. Walakin, tetapi yukaffiruhas salah, akan dihapuskan dengan alhammu fi talabil ma'isyah, susah payah kaum bapa, kaum suami pergi cari rezeki nak bawa balik. Masya Allah. Bahkan Nabi SAW pernah mencium tangan seorang suami, seorang laki-laki, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Yang pada waktu tu Nabi nampak dia bekerja dekat bawah terik matahari. Ada batu besar, dia pukul, hentam batu besar tu supaya jadi batu-batu kecil. Kenapa? Nak bawa senang, nak pergi jual. Ini namanya cari rezeki dekat bawah panas terik padang pasir. Nabi tengok Sa'ad bin Mu'az, tengok tangan, badan, muka habis semua. Habis apa? Maknanya dimakan dek matahari. Orang hari ni panggil apa? Sunburn. Sunburn ke sunblock? Sunburn. Oi, anak bujang hari ni, anak lelaki hari ni. Anak lelaki tu takut ke sunburn. Sanggup ambilkan tudung mak ni sini. Tak nak kena matahari. Macam mana anak lelaki kita nak jadi suami besok? Sa'ad bin Mu'az tak ada hal lah duduk bawah padang pasir, bawah panas matahari. Sampai Nabi kata, wahai Sa'ad, kenapa sampai macam ni sekali ni kamu jadi kematu habis ni? Sampai jadi hitam legam macam ni. Sa'ad jawab, sebab aku mencari rezeki untuk anak isteri aku. Aku nak bawa rezeki yang halal balik ke rumah aku. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW mencium tangan Sa'ad dan mengatakan, sesungguhnya tangan ini adalah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Masya Allah. Ya, tuan-tuan pakat ciumlah tangan tuan-tuan sendiri. Dan bagi tahulah tangan ni tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Sebab apa? Tangan inilah dengan izin Allah aku gunakan. Kudrat inilah cari rezeki yang halal. Halalan tayyibah, bawa balik pada anak isteri. Banyak sikit itu bukan soal dia. Yang penting apa dia? Halalan tayyibah, Allah akan suntik dengan nilai keberkahan. Bahkan riwayat kata, Nabi kata, inilah tangan, inilah kulit, inilah dia daging yang tidak akan kena azab api neraka Jahannam. Masya Allah. Bila kita sebut amanah, tuan-puan sekalian, kita kena happy nak buat. Sebab Allah tak pernah sia-siakan. Tengok Imam Ghazali kata apa? Kalian jaga anak-anak ni macam kalian bercucuk tanam. Siapa sini suka bercucuk tanam? Angkat tangan sikit. Tinggi-tinggi kak, tinggi-tinggi. Jangan malu-malu. Takut orang sebelah kata, apa yang kau tanam kat rumah kau tak ada apa-apa pun. Ada sepasu kan. Siapa suka cucuk tanam? Angkat tangan tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Tanam bunga ke tanam sayur? Ni tanam apa ni? Tanam uri ke? Tuan-puan, Imam Ghazali kata, tengok orang bercucuk tanam. Ustazah cakap sekarang ni, teringat ni bunga kat rumah tu kering masa nak lalu tadi. Ingat. Maknanya adalah effort, adalah acah-acah nak tanam bunga kat rumah tu. Tapi perasan tak tuan-puan, kita kata kita peminat bunga. Tapi bila kita pergi dekat nursery yang jual bunga tu, tuan-puan beli benih ke beli bunga dah elok? Itulah perangai kita. Orang kalau nak cucuk tanam, belilah benih. Baru tahu tumbuh tak tumbuh dia dengan kita. Ini pergi kedai jual bunga, jual sayur, cari yang paling subur.
Kalau sayur tu yang nampak dah bendi tu macam ni. Yang ni. Imam Ghazali kata, cuba kamu ambil anak benih tu, tanam. Lepas tanam buat apa? Siram. Lepas siram buat apa? Baja. Lepas baja buat apa? Intai. Tengok, naik tak benih tu? Entah-entah kita tanam, kita baja, kita siram, dah 22 tahun tak naik, Ustazah. Innalillah dalam tanah tu. Tak tahu apa jadi. Baru tahu. Imam Ghazali kata, macam itulah didik anak. Macam itulah amanah anak-anak ni, tuan-puan sekalian. Jangan lupa, jangan lalai. Mereka perlu perhatian. Mereka perlu baja. Mereka perlu disiram dan mereka perlu dijaga dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, bercucuk tanam, pokok sudahnya bunga plastik pun dia siram. Kalau dah jahil murakab tu, bunga plastik sudahnya siram. Dah tak boleh beza mana plastik mana hidup. Ada bunga tak boleh kena matahari. Betul kan Zazila? Dia kena duduk dekat tempat yang teduh. Ada bunga macam bunga kertas, dia kena matahari kuat dan dia perlukan air setiap hari. Itu ilmu. Sama macam anak kita, amanah ini ada 5 anak, 5 berbeza. Kita kena cari ilmu bagaimana nak didik anak laki-laki. Kena cari ilmu nak didik anak perempuan. Kena cari ilmu nak didik anak remaja. Kena cari ilmu nak didik anak kecil. Jadilah ibu ayah seorang penuntut ilmu sepanjang hayat. Kenapa? Kerana amanah yang Allah berikan ini. Satu cerita lah tuan-puan ya, saya kongsilah. Ini cerita betul, biasalah. Ya, perkongsian ni kadang-kadang perlu juga ya. Ustazah masa tu tengah tengah program dekat Petronas dengan suami. Tiba-tiba ada seorang anak, ni masa tu anak kecil-kecil semua, ya. Telefon dia kata, Umi balik segera, ada darah nyamuk Aedes. Minta maaf ni saya cerita benda ni. Ada darah nyamuk Aedes. Saya kata nyamuk Aedes apa berdarah? Banyak dia kata. Masya Allah, ya, ni teruk tahap denggi macam ni. Ustazah pun balik. Kata dengan suami teruskan dulu program tu, saya balik sekejap. Sebab tak jauh kan, Petronas kat KICC tu dengan Gombak, balik. Sebenarnya tuan-puan sekalian, salah seorang anak, saya tak nak sebut yang mana satu, itu adalah hari kedatangan haid dia, baligh. Dan dia Allah uji tuan-puan sekalian, sangat muda, usia 9 tahun. Ustazah sebagai ibu belum masuk bab tu. Kita kan banyak bab. Kita baru bab lain, tak masuk lagi bab tu. Ingatkan nak bagi tahu masa umur 10 tahun. Sekolah pun silibus tu 10 tahun baru cakap. Anak tu baru 9 tahun. Tuan-puan tahu macam mana ustazah sebagai ibu yang kononnya ustazah ni kan? Bila tengok maknanya dia kedatangan haid tu, terus ustazah ni, ya Allah kenapa cepat sangat ni, aduh lah nak kena ajar pula pakai itu, pakai ini. Lepas tu pandang lagi, ya Allah ini kalau bocor kat sekolah, aduh. Ustazah, anak tu terkebil-kebil tak tahu apa. Agaknya mungkin dia fikir, apa salah aku? Mak tu dah stres balik daripada program. Ya, nampak je macam ni. Stres. Ya, stres. Pok-pek. Tiba-tiba ayah dia balik. Suami ustazah balik. Suami ustazah kata, mana kakak tadi? Mana anak tadi yang tu? Mari sini jumpa Abi. Dia pun datanglah ke Abi dia.
Duduk sebelah Abi, kata Abi dia. Ni ustazah ada waktu tu tengok duduk sebelah Abi. Dia pun duduk sebelah Abi dia. Abi dia pun pegang dia macam ni. Sebelah tangan lagi pegang tangan dia. Sambil shake hand tu Abi dia kata apa? Alhamdulillah, tahniah anak gadis Abi. Kerana takdir hidupnya seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang baligh pada usia 9 tahun. Ustazah menangis dengar tuan-puan sekalian. Apa punya teruk lah aku ni. Ya, fikir bocor lah, apalah inilah. Nampak tak tuan-puan pentingnya ilmu? Ustazah malu, ya Allah, malunya aku sebagai ibu gagal. Pada saat yang penting dalam hidup anak perempuan aku cuma serabutkan kepala otak dia. Tapi ayah dia bagi ucapan tahniah, bagi tahu macam inilah juga ya bagaimana Allah bagi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anak tu dapat melihat dengan penuh rasa syukur, bukan ketakutan. Betul tak tuan-puan? Lepas tu baru kepala otak Ustaz berubah. Barulah macam, kan betul lah, betul lah. Kalau tak tu kan, ya Allah. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, ilmu. Kemahiran, pengalaman. Masya Allah. Dalam mendidik anak tu amanah. Kita jangan fikir kita dah bagus sangat. Kita kena belajar lagi. Ustazah mungkin ibu yang sebab diberikan anak tu rapat-rapat. Ibu-ibu yang anak rapat mesti percayalah. Mesti faham maksud ustazah. Ingat senang. Yang seorang nak menyusu, yang seorang lagi nak makan, yang seorang nak terberak. Ingat senang. Semua umur 3 tahun, 2 tahun, 6 bulan. Suami mana? Pergi ceramah. Allah, tak ada cerita. Yang bestnya mak pun sakit perut time tu juga. Yang menangis terguling-guling, yang melompat naik atas, semua dah dilalui tuan-puan, dilalui. Jadi nak bagi tahunya apa? Kita mungkin dalam keadaan tekanan, stres. Jadi mudah, bila stres dia akan jadi mudah marah-marah. Satu hari suami Ustazah cakap kat Ustazah. Dan apa yang dia cakap tu Ustazah pegang betul dan selalu cakap dengan ibu-ibu muda. Suami Ustazah kata, kita dengan anak kita ni sebenarnya betul-betul 12 tahun je. Sebenarnya. Kita diberikan kesempatan emas, mutiara, intan, berlian, sebutlah apa benda yang bernilai, lingkungan 12 tahun je. Lepas tu anak kita akan meniti alam dan pengaruh yang lain. Betul tak tuan-puan? 12 tahun je. Besok adik ni masuk sekolah imtiaz besut contohnya. Yang ini masuk MRSM Ulul Albab. Berapa hari je cuti sekolah, boleh balik sekolah. Budak asrama balik sekolah buat apa? Tidur. Ya, jangan marah dia. Yang penting dia tak jadi Ashabul Kahfi. Tidur sampai bertahun-tahun kan ya. Dia memang tidur. Ustazah anak balik asrama, dia tidur, memang kejut makan dengan solat. Solat je. Kita faham. Dia bagi habis maksimal kat sekolah. Balik rumah dia rehat. 12 tahun itulah tuan-puan sekalian. Ini nasihat suami Ustazah kan. Jadi kawallah supaya 12 tahun tu anak kita menikmati kasih sayang dan adab yang baik. Ini dua benda. Kasih sayang dan adab yang baik. Lepas kena nasihat tu, berubahlah sikit dalam 4 hari. Lepas tu kembali asal nasihat lain pula. Dah sebab kita jaga anak. Dah lah jaga anak, kerja pula lagi. Tapi inilah amanah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang bak kata Imam Ghazali tadi, kamu cuba tanam pokok bunga, baru kamu tahu. Kamu tanam pokok apa pun, baru kamu tahu bahawa ini kan untuk menanti hasil. Pokok-pokok itu memberikan hasil pun perlukan kepada kesabaran. Apatah lagi anak nak berhasil menjadi insan yang cemerlang. Kamu kena sabar. Kamu kena banyak berdoa.
kena tunjuk contoh yang baik. Ya, kena banyak berlapang dada, kena lembut hati dengan anak-anak. Tuan-puan, Ustaz minta izin, ya, nak cerita sikit satu nilai yang saya belajar daripada almarhum ayahanda Ustazah. Dia ustaz. Orang panggil dia tuan guru juga. Ustaz Haji Musa bin Saleh. InsyaAllah siapa yang kenal dia kat kampung tu, kat Negeri Sembilan tu, kalau mendescribe dia ataupun nak mensifatkan dia, InsyaAllah tak ada orang yang akan tertinggal sifat namanya kelembutan. Dia lembut orang dia. Lembut sangat. Lembut tu kadang-kadang sampai bercakap tak dengar. Lembut. Masya Allah. Orang mungkin nampak lembut dia yang luar, tapi kami anak-anak nampak dia sebagai ayah dan suami, kelembutan dia di dalam. Di dalam. Tuan-puan, Ustazah ni banyak gak ragam dengan abah tu, banyak gak perangai. Tapi dah terdidik daripada kecil apa dia? Abah akan datang dekat kita, duduk berdepan, boleh pegang tangan kita ni dalam keadaan kita terasa. Ni Ustaz cakap ni rasa macam terasa. Tangan abah ni selalu sejuk sebab dia selalu ambil wuduk. Jarang tangan dia berhaba panas. Jadi kita ni tengah panas ni, nak memberontak, nak mengamuk ni. Anak-anak remaja kan, abah pegang tangan, contohlah, tapi ni panas, tak sejuk. Ustazah Zila pun tangan panas. Pegang macam ni kan. Seorang ayah tuan-puan, ayah dengan anak perempuan ni, ya Allah, lain. Bila abah kita pegang, dia seorang yang slow motion, tertib. Kita tu jadi suspend, abah ni apa ni, senyap dia pegang tangan kita ni kan. Dia macam tu. Dan dia akan cakap, abah nak bagi faham dulu kenapa abah buat macam tu. Kemudian abah sebagai seorang ayah minta maaf kalau apa yang abah buat ini tidak sesuai dengan cita rasa anak abah, tapi yang abah nak adalah kebaikan. Sampai ustazah pernah berazam tuan-puan, aku takkan bagi lagi abah ni minta maaf. Maknanya kalau dengar je abah kata abah nak minta maaf, kita akan cepat-cepat, tak abah, kacik minta maaf, adik minta maaf, adik minta maaf. Tak nak bagi abah minta maaf. Kenapa? Hati dia terlampau lembut. Orang mungkin boleh kata, alah hati-hati lembut tu kena pijak nanti. Tak. Kami semua kalah dengan kelembutan dia. Kalah. Dan dia adalah seorang ayah yang bagi tahu macam ni, bila kami minta maaf dia kata tak ada apa. Anak, isteri semua tak ada salah dengan abah. Tak ada dosa. Lebih baik abah tak payah jadi lelaki kalau hanya buat isteri dengan anak-anak abah berdosa. Sebab lelaki ni qawwam, pembimbing. Bukan nak buat orang berdosa. Ini tak naklah ada laki-laki tuan-puan, sikit-sikit kau nak masuk neraka. Neraka, asyik main neraka. Betul tak? Kita qawwam. Qawwam ni makna apa? Kita ada kekuatan membawa, membimbing anak isteri kita ke syurga. Kenapa kita asyik sebut pasal neraka-neraka ni? Asyik sebut isteri derhaka, anak derhaka. Kalau tanya ustazah tak setuju dengan approach itu. Pendekatan itu boleh, tapi sangat sedikit boleh cakap ayat tu. Sangat sikit. Sepanjang ayah ustazah didik kami anak-anak, hampir tidak pernah mendengar perkataan anak derhaka. Yang baik-baik je, yang lembut-lembut kan, yang elok-elok. Ya, syurga ni ada 8 tingkat kak cik, dia kata kat ustazah. Beberapa tahun sebelum dia meninggal. Syurga ni ada 8 tingkat kak cik. Besok kita ninjau kak cik, dapat tinjau. Dia tingkat 7 lah, dia tingkat 6 lah. Ni ayah saya cakap kat ustazah. Dia tingkat 3 lah. Allah bagi macam transparent, boleh nampak tuan-puan sekalian. Tapi abah kata apa? Abah tak nak kak cik besok ada yang tingkat
tingkat tinggi, tingkat 8. Tapi mana yang kecil ni? Mana Dek Su? Mana Kak Cik? Kak Cik duduk bawah sekali. Abah tak nak lah. Ini kan raya anak-anak tak balik seorang pun kita rasa tak sempurna. Rasa tak cukup. Yang selalu tak balik raya Negeri Sembilan Ustazah lah. Dia balik mana? Balik Kelantan. Isteri solehah kan? Sama. Jadi kalau misalnya kata Ustazah balik akan menyempurnakan semua orang ada kat Negeri Sembilan tu. Waktu tu mak punya happy, abah punya seronok. Asal tetamu datang je akan beritahu. Semua ada ni, semua ada. Kak Cik pun ada ni. Dia punya seronok. Itu kat dunia tu. Akhirat. Tergamak kita tanya, mana Kak Langnya ni? Mana Abang Teh ni? Neraka. Dia dalam neraka. Berani, tergamak. Tergamak tak seorang mak, seorang ayah tanya. Lebih-lebih lagi tergamak tak kita tuan-puan berkumpul dalam syurga. Mak kita mana? Mak kita mana? Mak kita dalam neraka. Allahu Akbar. Wal-iyazubillah. Berani kita. Seronok, ya Allah, mak ada, Kak Long ada, Kak Ngah ada. Ya Allah, syukur Alhamdulillah kita semua berkumpul dalam syurga. Abah mana? Ayah mana? Abi mana? Habis tempat kita cari ni tak ada ni. Ayahnya di neraka. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Tuan-puan, kalau kita ingat macam tu je, maknanya apa? Kena kuat, kena cekal, kena sabar, kena doa, kena buat sesuatu, kena minta pertolongan Allah agar Allah bagi kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita takkan kuat melihat siapa-siapa daripada anak kita atau suami isteri nanti masuk neraka. Masa marah ya, macam-macam keluar cik. Sakit hati dengan suami kan, tak nak maafkan dia. Biar besok merangkak kat padang mahsyar. Tengah marah, sanggup biar suami merangkak kat padang mahsyar kan, orang marah kan. Ustazah nak cakap macam ni je. Tak payah tunggu merangkak kat padang mahsyar. Suami tu merangkak kat padang ni je. Sanggup tak tengok? Tiba-tiba Haji Dolah merangkak. Isteri dia ada sana, Cik Leha. Cik Leha baru lepas cakap, saya takkan maafkan abang. Abang merangkaklah padang mahsyar besok. Haji Dolah datang merangkak kat padang karnival. Leha, maafkan abang. Agak-agak Leha maaf tak? Confirm maaf. Mak bangun. Okey, maaf. Okay, jom balik. Terus maaf. Siap lagi ayat, tak makan ubat ni, Nak cover line. Habis tu yang kita agah sangat, kau main sombong dia kata, padang mahsyar. Dunia pun kita tak sanggup tengok. Orang merangkak minta maaf dengan kita. Dahlah suami kita, dahlah isteri kita, dahlah anak-anak kita, dahlah mak bapak kita. Tapi sebab marah, kita cakap macam-macam. Betul tak tuan-puan? Jadi ingat betul-betul. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah aset daripada Allah. Ini adalah amanah untuk kita semua. Kita bukan setakat nak bawa anak kita masuk syurga, kita nak sekeluarga masuk syurga di bawah rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah serahkan dulu pada Ustazah Zila. Ya, mungkin Ustazah Zila nak bernasyid ke qasidah ke apa, kita bagi peluang. Ya, Ustazah rehat jap nak minum. Wallahu taala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Nur Hafizah Musa di atas perkongsian, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih Daun Keladi insya-Allah. Jangan serik mari lagi insya-Allah. Jadi begitulah cerita. Masing-masing ada cerita insya-Allah. Dah kita pegang 3A yang disebut oleh Ustazah tadi. Yang pertama cuba sebut ramai-ramai. Kuat lagi. Anugerah. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, yang keempat, no idea. Jadi alhamdulillah. InsyaAllah kita dalam keluarga kita ni
Kita nak pertama sekali keredaan daripada Allah, ya Ustazah. Kita minta sama dengan Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sambung. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semua nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga tak? Kalau nak masuk syurga, buktikan. Buktikan. InsyaAllah. Bila kita letak hati, kita ni ada Allah, insyaAllah. Kita dah hisap menyambut Ma'al Hijrah kan Ustazah? Kita hisap Ma'al Hijrah, insyaAllah. InsyaAllah kita bawa keluarga kita ini sebagaimana yang telah dititahkan oleh Ustazah Nur Hafizah tadi, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sama-sama dengar doa yang akan dibaca oleh Ustazah kita. Dipersilakan Ustazah. Ustazah nak bagi buah tangan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu sepotong doa yang Nabi SAW selalu baca lepas turun wahyu. Jadi kan sahabat-sahabat semua, bila Ustazah cubalah amalkan doa tu, dia memang menjadi satu kelapangan kepada hati. Jadi mak-mak, ayah-ayah ni semua, anak-anak ni, kita nak hati lapang. Kita nak hati tenang, baru senang buat kerja. Kalau hati sempit ni payah. Jadi doa ni sangat berperanan untuk melapangkan hati, dan juga itu adalah pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah akan bacakan doanya, ya, tuan-puan akan hafal insya-Allah, dan kemudian bawa balik jadikan amalan. Okey? Doanya berbunyi begini. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Panjang ke pendek? Pandai dia. Allahumma zidna, ya Allah, tambahilah aku. Allahumma zidna. Kalau kita berniaga ke, ya, kita nak ada rezeki, kita nak minta tambah, baca je doa Allahumma zidna wala tanqusna. Dan kita tak nak nikmat ditarik oleh Allah, Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahi kami dan jangan kurangi. Wa akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami dan jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna. Berilah kepada kami, jangan kau sekat daripada kami akan kebaikan. Wa athirna wa la tu'thir alaina. Dahulukanlah kami, jangan sampai kami ketinggalan. Wardina wardi anna. Dan jadikanlah kami redha dan engkau redhalah kepada kami. Itu kalau kita tengok maksud dia pun, Masya Allah, semua tu adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk kehidupan yang bahagia. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh warga Ajil yang budiman, insya-Allah semuanya masuk syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.